Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to continue our last subtopic, chapter 9, 9.3, properties of quadrilateral and the interior and exterior angle of quadrilateral. Maksudnya kat sini kita nak tengok sifat segi empat dan sudut dalam dan sudut luar bagi sisi empat. Okay, what are the properties of quadrilateral? Okay, learning standard for today. Describe the geometric properties of various type of quadrilaterals. Hence, classify quadrilateral based on the geometric properties. Maksudnya sini kita belajar sifat geometri bagi pelbagai jenis sisi empat. Kemudian kita mengkelaskan sisi empat berdasarkan pada sifat geometrinya. Okay, so look at your textbook page 213. Okay, the following table shows the type of quadrilateral and their geometric properties. Okay, ini ialah jenis-jenis sisi empat dan sifat geometrinya. Okay, look at number 1, rectangle. Okay, kamu dah familiar yang ini . Okay, number of axis of symmetry. Maksudnya bilangan paksi simetri. Okay, bila kamu lipat dua objek ini, dia akan sama kiri dan kanan. Okay, kita ada 1, 2. Okay, paksi simetri dia. Okay, kamu kena faham lah apa maksud axis of symmetry. Bila kamu lipat kertas tu kepada 2, dia akan jadi bertindih antara satu sama lain. Okay, so ini pun bila kamu lipat sini, dia akan bertindih antara satu sama lain. Sama besar lah ya. Okay, so geometric properties dia, the properties side, the opposite side are parallel. Ni maksudnya selari. Okay, sisi yang bertentangan adalah selari dan equal length dan sama panjang. Okay, all of its interior angle are 90 degree. Okay, untuk semua sudut dalamannya adalah 90 darjah. Okay, the diagonal are of equal length and bisector of each other. Okay, diagonal dia perpenjuru sama panjang. Ni ya, perpenjuru yang ni lah. Okey. Dan kemudian membahagi dua sama antara satu sama lain. Dia membahagi dua sama antara satu sama lain. Itu perpenjuru dia lah ya. Dia bahagi dua sama. Sinilah. Sini. Okay, so next, square. Square, we have 4 number of axis of symmetry. Paksi simetri ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay, ini bilangan paksi simetri. Okay, kamu boleh baca dekat sini. All the side are the equal length. Okay, semua sisinya adalah sama. Kemudian the opposite side are parallel. Okay, sisi yang bertentangan adalah selari. Ini dengan ni selari, ini dengan ni pun selari. All of its interior angle are 90 degree. Okay, semua sudut dalam 90 darjah. Okay, lebih kurang macam ni juga, cuma ini sisi dia sama panjang. Okay, the diagonal are of equal length and perpendicular bisector of each other. Okay, maksudnya diagonal dia juga sama panjang. Diagonal ni lah ya, sama panjang. Kemudian dia adalah perpendicular bisector, pembahagi dua sama serenjang. Okay, pembahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Inilah ya, dia punya diagonal. Okay, so next, parallelogram ataupun sisi empat selari. Parallelogram.
Okey, yang ini bila kamu lipat sini, kedua-dua ni tidak bertindih antara satu sama lain. Kalau kamu lipat sini pun dia tidak akan bertindih antara satu sama lain. So dia tak ada. Okey, number of axis of symmetry sebab dia tak bertindih antara satu sama lain. Kalau kamu lipat sini pun sama. Dia tak akan bertindih. Sini pun bila kamu lipat dia tak akan bertindih antara satu sama lain. Okey. So, the opposite side are parallel and the equal length. Maksudnya, sisi yang bertentangan adalah selari dan sama panjang. Ni dengan ni lah ya. Selari, ini dan ini pun selari. The opposite angle are equal. Okey, dia kata sudut yang bertentangan adalah sama besar. Ni ya. Yang dia buat dua calik ni. Okey. Kemudian ini pun sama besar. Sudut yang bertentangan sama besar. Okay, the diagonal are bisector of each other. Okay, dia punya diagonal membahagi dua sama antara satu sama lain. Inilah yang dia membahagi dua sama. Dia bahagi dua sudut ni. Ini pun dia bahagi dua sudut ni. Okay, so next rhombus. Okay, rhombus we have two number of axis of symmetry. Ada dua bilangan paksis simetri yang putus-putus ni. Bila kamu lipat dia akan bertindih antara satu sama lain. Yang ini pun sama ya. Okay, all the side are the equal length. So kamu kena tahu bahawa rhombus semua sisinya adalah sama. Okay, semua sisi rhombus adalah sama panjang. The opposite side are parallel. Sama juga. Sisi yang bertentangan adalah selari. Ini dengan ini selari. Ini dan ini pun selari. The opposite angle are equal. So, sudut yang bertentangan pun sama besar. Ini dan ini sama. Ini pun dengan ini sama besar. And then the diagonal are perpendicular bisector of each other. Maksudnya, diagonal dia membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Samalah ya. Dia bahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Okay. So next trapezium. Okay. Trapezium also don't have number of axis of symmetry. Tak ada ya. Bila kamu lipat dia memang takkan bertindih di antara satu sama lain. Okay. Dia punya geometric properties ada satu je. Only one pair of opposite side is parallel. Okey, dia cakap kat situ hanya ada satu sisi yang setentang. Hanya ada satu sisi yang selari lah. Bukan setentang. Iaitu yang inilah. Sisi yang selari ni je yang sisi yang bertentangan ini sahaja yang selari. Okey, trapezium dia ada beberapa rupa lah ya. Ini salah satunya. Dia ada beberapa lagi rupa trapezium ni. Okey, nanti kamu jumpa lah. Okey, the last one is kite, lelayang. Lelayang, okey, bentuknya macam ni, macam lelayang. Okey, have one number of axis of symmetry. Ada satu sahaja paksis simetri. Kalau kamu lipat sini, dia tak sama kan. Okay, so dia punya geometric properties, two pairs of adjacent side of equal length. Maksudnya sepasang sisi yang bersebelahan adalah sama panjang. Inilah sisi yang bersebelahan. Okey, adalah sama panjang. Ini dengan ni sama panjang, ini dengan ini pun sama panjang. One pair of opposite angle is equal. Ada sepasang sahaja sudut yang setentang yang sama. Inilah sudut setentang ni sama. Yang ini tak sama. Ini cakah, sini tirus, so tak samalah. Yang ini sama Okay, one of the diagonal is a perpendicular bisector of each other. Yang inilah. Diagonal dia adalah perpendicular bisector, membahagi dua sama serenjang di antara satu sama lain. Okay, so one of the diagonal is the angle bisector of the angle at the vertices. Okay, ada satu perpenjuru yang membahagi dua sama sudut pada bucu. Inilah. Okay. So
you must know all the geometric properties of quadrilateral. Yang inilah ya kamu kena tahu. Okey, untuk memudahkan kamu untuk cari apa tu jawapan lah ataupun kira. Okey, kamu boleh gunakan geometric karakteristik tu. Okey, next. Page 214. Okay, how do you determine the interior angles and the exterior angle of a quadrilateral? Macam mana kamu nak tentukan sudut dalam dan sudut luar bagi sisi 4? Okay, so learning standard kita make and verify the conjecture about the sum of interior angle quadrilateral, the sum of interior angle. Okey, maksudnya sini dia minta kamu mengesahkan tentang hasil sudut dalam bagi satu sisi 4, kemudian jumlah jumlah sudut dalam, kemudian jumlah sudut dalam yang bersebelahan, okey, dengan sudut luar exterior angle bagi satu sisi 4, kemudian hubungan di antara sudut bersetentang dengan dalam parallelogram dalam segi 4 selari, sudut setentang dalam segi 4 selari. Okey, so perkara yang kamu kena tahu yang inilah ya. Ini dia ada aktiviti dia. Okey, saya terus simpulkan. Okey, untuk satu sisi 4, the sum of interior angle of a quadrilateral is 360 degree. Maksudnya sudut dalam bagi satu sisi 4 360 darjah. Okey, A plus B plus C plus D equal to 360 degree. Okey, hasil tambah sudut dalam mesti 360 degree. Okey, you must remember this. Okay, the sum of an interior angle of a quadrilateral and its adjacent interior angle is 180 degree. Maksudnya jumlah sudut dalam bagi sisi 4 yang bersebelahan dengan sudut luar adalah 180. Inilah. Okay, hasil tambah sudut dalam dengan sudut luar yang ni adalah 180. Ini tambah ni 180. Okey, ni sudut luar, ni sudut dalam. Kamu tambahkan C plus E is equal to 180 degree. Sebab apa? Ini adalah satu straight line. Satu garis lurus. Kalau bukan garis lurus, kamu tak boleh kata dia 180. Okey, kalau dia satu garis lurus, so yes. Okay, the sum of this angle 180 degree. Okay, next, the opposite angle in a parallelogram or rhombus are equal. Okay, sudut yang bersetentang dalam segi 4 selari ataupun rhombus adalah sama. Inilah P sama dengan R, S sama dengan Q. Ini ada dalam properties tadi kan, geometric properties tadi kan. Dia kata kalau sudut yang setentang ni sama. So sama juga dengan rhombus. Sudut yang setentang sama. Okay, rhombus pun sama juga. Sudut yang setentang sama. Untuk parallelogram pun sudut setentang nilainya sama. Okay. So apa gunanya kamu tahu dia punya geometric properties? Kamu boleh gunakan untuk cari sudut ni lah. Okay, look at example 5. Okay, PST is a straight line. PST straight line. Calculate the value of X and Y. X, Y. Okay, so kamu tengok sini how to find X. Okay, this is straight line. So 180 degree minus 100, X equal to 80. This one. Okay, yang kamu tahu ini adalah satu garis lurus. So dia cakap tadi sudut dalam dengan sudut luar ni jumlahnya ialah 180. The sum of an
of the interior angle is and its adjacent exterior angle is 180 degree. Okay, dia dah bagi tahu dah kat situ. Gelap. Okay. Lampunya tak terang. Okay, next. Y. How to find Y? Okay, kamu dah belajar dah tadi. Sudut dalam untuk satu sisi 4, 180. X kamu dah dapat 80. So, 360 minus 80 minus 52 minus 145. So, this one. Okay, untuk mula-mula, the sum of interior angle of quadrilateral is 360 degree. So Y campur ni 360. So gunakan algebraic biasa. So kamu akan dapat Y equal to 83. Okay. So saya harap boleh layan ni ya. Okay, next. D. X. How to find X? Okay, also PST is straight line. So Y kamu tak tahu. Okay, tengok. Dia kata ini dengan ni selari, ini dengan ini selari. So this is maybe parallelogram ataupun rhombus. So I don't want lah. Kalau kamu tengok ni mata kasarnya nampak macam parallelogram kan. Sebab dia tak bagi tahu pun sini dengan ni sama panjang, ini dan ini sama panjang, dia tak bagi tahu. So cuma dia bagi tahu ini selari, ini pun selari. So maybe this is parallelogram. Okay, so untuk cari X, sudut yang bersetentang opposite angle dia sama. So X equal to 42. Opposite angle in a parallelogram are equal. Ni sudut setentang adalah sama. So X equal to 42. Y, okay, this is a straight line. So kamu dah find X, so you can find Y also. So Y ialah hasil tambah ni 180. So Y equal to 180 minus 42 equal to 138. Okay, so saya harap kamu boleh buat lah yang ni. Okay, so the last one. Ini contoh soalannya lah. How do you solve problem involving quadrilateral? Okay, macam mana kamu nak selesaikan masalah yang melibatkan sisi 4. Okay, so kita tengok contoh ni. Example 6. Okay, we have PQRU square. PQRU is a square. PQSV parallelogram yang belakang ni. Yang belakang yang ni, yang kecil ni. Okay, PVR straight line. PVR is a straight line. Find the value of X and Y. Okay, X here. Okay, this one is parallelogram. Okay, how to find X? Okay, so kamu tengok. Okay, so kalau kamu tengok sini, ini adalah square. Okay, kalau square sini, kamu nak cari X ni. So, apa yang kamu nak gunakan? Okay, ini parallelogram. Kan? Okay, so kamu gunakan yang ni lah. Ini, okay, sekarang ni, sini 90 darjah. Okay, bila kamu, ini ialah diagonal dia membahagi dua sama sudut. So, sini 45. Dibahagi dua, so sini 45 lah. Sini 45, sini pun 45. 90 bagi 2, 45. So, ini ialah sudut alternate angle sini. Sudut selang-seli. So, X sini pun X. So, kita dapat sini 90. So, bila kamu bahagi 2, sini 45. So, sini pun 45 lah. So, X equal to 45 darjah. Ini gambar dia. Okay, so ini ya. Sebab ni selari. So, kamu boleh gunakan lah apa benda yang kamu dah belajar. Kamu boleh gunakan.
Okay, next, how to find y. Okay, y. Kamu tengok balik y, apa yang kamu boleh gunakan. Okay, y ada banyak cara. Okay, salah satunya, okay, ini semua ni dengan semua ni adalah sudut dalam. Sudut pedalaman kan. So, kalau ni sudut pedalaman, jumlahnya ialah 180. X kamu dah dapat 45 tadi. Okay, kamu dapatkan yang ini, kamu boleh dah dapat ni. Ataupun kamu tambah je dua ni. Sama je. Okay, idea 1. Idea 1 lah. Sama ada kamu tambah dua ni untuk dapatkan y, ataupun kamu kira 180 tolak 45 tolak 72, kamu dapat ni. Kemudian kamu buat lagi sekali lah 180 tolak ni. Dapatlah y. Okay, kalau ikut cara ni, yang ini cara yang saya cakap tadi lah. Okay, 180 tolak 45. Dia dapat 63. Ni apa ya? PVR. QVR. Dia dapat yang ni. Kenapa 108? Yelah, sebab dia sambung dua ni kan. Okay. So dia dapat, kemudian 180 tolak dengan 63 dapat ni. Okay. Ataupun kamu terus je tambah. Yang ini tambah ni, boleh dapat y juga. Tak kisahlah, itu cara fikir lain lah ya. Ataupun yang cara yang saya cakap tadi tu. Okay. So yang ini kamu boleh buat. Okay, next, how to solve problem involving the combination of triangle and quadrilateral. Okay, soalan ni dah masuk cantuman ni lah ya, untuk penyelesaian masalah yang melibatkan kombinasi antara segitiga dengan sisi 4. Okay. Learning standardnya solve problem involving the combination of triangle and quadrilateral. Maksudnya menyelesaikan masalah yang melibatkan kombinasi di antara ataupun gabungan di antara segitiga dan sisi 4. Okay, so kamu tengoklah kat sini. So kamu boleh gunakan apa saja yang kamu tahu untuk dapatkan jawapan. Okay. So sebenarnya habislah untuk bab 9 kita hari ini. Okay. So macam biasa, nanti saya akan bagi latihan dalam buku kerja dan saya minta untuk kamu selesaikan. Okay. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Jaga diri.